sedang mendengarkan kisah seram di channel Seram Santai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang mendengarkan kisah seram di channel Seram Santai bersama dengan saya, Syafa. Untuk episod kali ini, Syafa akan kongsikan kepada anda beberapa cerita seram dari negara Korea. Sebelum itu, kepada anda yang mungkin pertama kali baru mendengarkan kisah seram di channel ini, pastikan anda menekan butang subscribe agar anda tidak terlepas untuk mendengarkan kisah-kisah seram yang bakal Syafa upload daripada masa ke semasa. Untuk cerita seram dari Korea, Syafa akan kongsikan kepada anda beberapa pengalaman seram yang dialami oleh selebriti Korea. Lokasi seram di Korea termasuklah filem serta drama seram daripada Korea serta cerita hantu yang popular di kalangan rakyat Korea. Di Korea, ada satu pantang larang iaitu anda dilarang untuk bersiul pada waktu malam kerana dipercayai jika anda bersiul pada waktu malam, anda akan mengundang kehadiran ular ataupun hantu. Untuk kisah seram yang pertama, Syafa akan kongsikan kepada anda kisah seram beberapa orang selebriti Korea, yang mana kalau anda tak kenal artis Korea ini, tidak mengapa, yang penting anda dengar pengalaman seram mereka yang Syafa akan kongsikan. Untuk kisah yang pertama ini ialah pengalaman salah seorang ahli kumpulan Apink iaitu Naeun. Naeun ini menjalani satu penggambaran filem seram lebih kurang pada tahun 2018 dan pada hari terakhir dia mengambil keputusan untuk mandi sebelum dia balik kerana pada hari itu dia habis syuting pada pukul 4 pagi. Dan sepanjang penggambaran filem tersebut, kru-kru menceritakan bahawa tingkat 3 hotel yang mereka menginap sepanjang penggambaran berhantu. Jadi dia memandangkan badan dia melekit dan dia tak selesa. Dia naik ke tingkat 3 dan masuk ke dalam salah satu bilik, dan kebetulan ketika itu ada seorang kru yang sedang tidur. Jadi dia mengarahkan manager dia untuk ambil shampoo di kereta, dia nak mandi. Dan masa dia mandi, dia beritahu dia apa yang dikongsikan oleh Naeun ini. Masa dia mandi, dia rasa takut. Dia rasa takut, dia rasa seram. Dan sampaikan dia mandi pun, dia shampoo rambut pun, dia buka mata dia. Dan bila ada barang jatuh, dia akan rasa macam dia terkejut. Bila dia terkejut, dia selesai mandi, dia nak keringkan rambut. Masa dia tengah keringkan rambut, bilik hotel yang Naeun masuk ini, dia ada sensor, lampu sensor. Maksudnya bila orang lalu, dia akan menyala, dan bila orang lalu lagi sekali, lampu akan terpadam. Jadi masa dia tengah keringkan rambut, tiba-tiba lampu tu terpadam dan pintu terbuka. Padahal semasa dia ataupun Naeun ini sedang keringkan rambut, pintu bilik hotel dia tertutup dan dia nampak macam ada yang sedang menjenguk ke dalam. Jadi dia pun telefonlah manager dia, sama ada manager dia datang jenguk dia. Dan apabila dia tanya kepada manager dia beritahu bahawa lepas dia bagi shampoo kepada Naeun ini, dia terus duduk dalam kereta dan tidur di dalam kereta. Untuk kisah seram yang dialami oleh selebriti yang kedua ini, Syafa akan kongsikan kisah IU. Iaitu kalau anda menonton drama Hotel de Luna, yang mana salah satu drama Korea komedi seram yang agak trending pada penghujung tahun 2019, anda akan kenal dengan IU ini, iaitu sebagai dalam cerita Hotel de Luna ni, dia memegang watak utama. Dan tentang, kalau anda yang tak pernah dengar cerita Hotel de Luna ni, hotel apa, cerita tentang apa, tak apa, nanti bila Syafa kongsikan kepada anda tentang drama seram daripada Korea, Syafa akan ceritakan serba sedikit lah tentang cerita Hotel de Luna ni, drama yang mempunyai tak salah Syafa 12 episod, tak salah Syafa. Okey, IU ni, kisah seram yang dialami oleh IU ni, setengah rakyat Korea mempercayai bahawa apabila dia mengalami pengalaman seram ini, yang membawa keuntungan kepada dia sehingga menyebabkan dia popular
sehingga hari ini. Okey. Yang mana beberapa tahun yang lepas, iaitu ketika Ayu ni berada di studio untuk merakamkan lagu You and I, dia nampak malam tu dia dan juga komposer lagu saja yang berada di dalam studio ketika itu. Tetapi dia nampak macam manager dia masuk ke dalam bilik rakaman, ke dalam studio rakaman tu. Jadi dia ikut. Bila dia ikut, dia buka pintu, tak ada pula manager dia. Jadi dia keluar. Bila dia keluar, dia tanya kepada komposer lagu kan, nampak tak manager dia? Rupa-rupanya hanya mereka berdua sahaja yang berada di situ. Dan ada juga pengalaman seram ketika seorang artis Korea yang siapa tak tahu siapa nama dia, tapi ketika dia merakamkan lagu di dalam studio, dia pakai, orang cakap, headphone tu kan. Bila orang nak rakam lagu kan pakai headphone. Dia cakap masa dia pakai headphone tu, dia dengar bunyi tapak kaki dekat dalam headphone tu, dekat sangat dalam headphone tu. Dan bila dia tanya kepada juru audio tu kata tak ada pun audio yang dipasang tu ada bunyi tapak kaki. Kalau tadi Syafa cakap rakyat Korea menganggap kejadian seram yang dialami oleh Ayu ni membawa keuntungan kepada dia, yang menyebabkan dia jadi popular sehingga ke hari ini, bertahan sehingga ke hari ini. Salah seorang lagi selebriti Korea yang mengalami pengalaman seram juga, dan dikatakan pengalaman seram yang dialami oleh penyanyi ini juga menyebabkan dia popular sehingga ke hari ini, membawa keuntungan sehingga ke hari ini, iaitu Taeyang, ataupun lebih dikenali sebagai G-Dragon, yang mana ketika itu dia baru saja nak menjadi artis, iaitu bersama dengan kumpulan dia iaitu Big Bang. Ketika itu yang diceritakan oleh Taeyang, semasa tu dia waktu pagi, dia duduk dalam bilik, ada satu komputer dia tak on. Dia cakap masa tu komputer dia tak buka, tapi dia dengar seolah-olah ada yang sedang mencari siaran radio. Kalau dulu kita dengar siaran radio tu kan, dia wongek-wongek tu kan, yang orang cakap tengah cari siaran radio, dia dengar bunyi macam tu. Kemudian dia dengar macam ada orang, dia dah mula rasa seram masa tu. Taeyang ni dah rasa seram masa tu. Dia dengar macam ada orang tendang pintu bilik dia dengan kuat. Jadi dia menganggap bahawa kawan-kawan dia nak prank dia lah, tendang kuat. Masa dia buka pintu, dia nak cari siapa yang dikatakan dia rasa macam kawan-kawan dia prank dia. Dia buka pintu, tengok-tengok kawan-kawan dia semua tengah tidur. Itu adalah pengalaman yang berlaku yang dialami oleh Taeyang, yang dikatakan selepas daripada itu Taeyang ini menjadi popular. Itu adalah kepercayaan atau setengah kepercayaan rakyat Korea lah. Dan kisah yang seterusnya dialami oleh Sunny Girl Generation ataupun SNSD, kumpulan yang orang cakap popular satu ketika dahulu, yang berlaku di dom juga ataupun di asrama mereka, iaitu kebanyakan artis Korea ni, kalau asrama ni mereka akan tinggal di kondo ataupun apartmen. Sunny ni satu malam dia dialami oleh Yuri. Dia satu bilik dengan Yuri, salah seorang ahli kumpulan dia juga. Yuri ni main laptop, rambut ngurai lah ke belakang kan. Jadi dia nak pergi mandi. Sunny ni baru nak pergi mandi. Jadi ahli kumpulan yang lain nampak macam ada orang masuk bilik yang mana Yuri sedang main laptop ketika itu. Ahli kumpulan lain nampak kelibat tersebut masuk ke dalam bilik. Kemudian Sunny baru keluar. Dia heran, tadi siapa yang masuk bilik kan? Siapa yang masuk bilik Yuri kan? Bila dia masuk, tengok Yuri seorang je. Apa yang beritahukan Sunny lepas pada malam tersebut dia merasakan ada perempuan berdiri di depan katil dia, dan katil dia digoncang. Siapa tak tahu, kebanyakan antara yang dikongsikan, yang Syafa tengok kisah-kisah yang dikongsikan oleh artis Korea ini, mereka banyak mengalami sleep paralysis ataupun kena tindih masa tidur. Dan untuk kisah yang terakhir yang dialami ataupun selebriti yang terakhir, kisah seramnya Syafa akan kongsikan tentang mendiang Go Hara ataupun Harago.
yang mana pada tahun lepas, pada 24 November 2019, Hara ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di kediamannya. Dan pada sebelum itu, ketika kumpulan Hara ini, kumpulan yang dianggotai oleh Hara ini berada di puncak kejayaan, puncak populariti, mereka menjalankan ataupun sedang mengadakan konsert jelajah di Jepun. Yang mana ketika itu Hara ini menginap di sebuah hotel bersama dengan ahli di kumpulan yang lain. Tetapi ahli kumpulan yang lain ini diberikan seorang satu bilik. Jadi nak jadikan kisah, Syafa tengok pengalaman Hara ni dikongsikan dalam rancangan khas. Rancangan tu tentang dia punya life, tentang kehidupan dia. Kerana Hara ini dikategorikan sebagai antara 100 idol Korea yang berjaya. Jadi Hara ni berkongsi pada malam tersebut dia tidur, dia hanya buka lampu saja, tapi bila dia bangun pagi, dia masih tengah tidur, bukan dia bangun pagi, maksudnya tengah dia tidur tu, dia terjaga, dia melihat TV dalam bilik hotel dia ni menyala. Jadi dia rasa macam takut lah kan. Dia macam takut ke malam tu masa dia nak tidur, dia ajak manager dia temankan dia untuk tidur pada malam tu. Ada yang Syafa tak pasti nama artis Korea ni, tapi ada beberapa ada seorang pelakon drama Korea. Syafa tak tahu drama apa, tapi yang dikongsikan ialah semasa dia melalui satu lokasi semasa menuju ke lokasi pengabaran, dia melihat ada seorang budak. Setiap kali dia lalu, dia akan nampak seorang budak akan duduk di selekoh berdekatan dengan dengan satu batu yang besar. Kemudian dia tanya manager dia, nampak tak budak lelaki tersebut sebab dia selalu sangat nampak budak tu. Budak ni tak ada kawan ke kan? Tak ada mak bapak ke? Biarkan seorang duduk kat situ. Jadi bukan saja dia seorang je nampak, tapi nampak budak tu. Pelakon lain pun nampak, tetapi tak semua yang nampak. Tak semua yang nampak. Bila ditanya manager dia pun kata mana ada budak kan, ada batu je. Itu antara pengalaman seram artis-artis Korea. Okey, Syafa akan kongsikan kepada anda tentang lokasi seram di Korea, iaitu salah satunya ialah Sungai Han. Kalau anda tengok, anda familiar ataupun anda seorang penggemar drama-drama Korea, mesti anda tahu Sungai Han ini selain pada menjadi tarikan pelancong, dia juga dikatakan sebagai lokasi bunuh diri, yang mana ramai rakyat Korea suka bunuh diri daripada yang mana terjun daripada jambatan, sehinggakan pihak berkuasa Korea terpaksa meletakkan anggota polis untuk meronda agar dapat menyelamatkan ataupun mencegah rakyat Korea yang nak bunuh diri dekat situ. Maksudnya tangkaplah orang yang cuba untuk bunuh diri dekat jambatan tersebut. Dan salah satu lagi ataupun antara lokasi lain yang dikaitkan dengan Korea ni ialah Gwongjam ataupun Hospital Gwongjam lah. Yang itu famous lah. Kalau orang cakap, kalau lokasi seram tu mesti orang akan sebut lah pasal hospital ni kan. Selain daripada itu, salah satunya ialah Newborn Garden Restaurant ataupun restoran newborn, di mana dikatakan pemilik restoran tersebut membunuh diri setelah puteri tunggal ataupun puteri kesayangan dia, anak dia, meninggal dunia dalam kemalangan dengan membunuh diri, menggantung diri di dalam rumah tersebut, dalam restoran tersebut. Dan selepas daripada itu, ada 2 orang membeli restoran tersebut, tetapi kedua-dua pemilik tersebut menjadi gila dan penduduk setempat sering memberitahu bahawa mereka selalu mendengar bunyi bising daripada restoran tersebut. Walaupun restoran tersebut dah tak ada sesiapa pun yang menghuni. Sekarang Syafa akan kongsikan kepada anda tentang beberapa filem seram daripada Korea yang bila Syafa baca review tu, dia menyatakan review positif lah. Tak kata boring, tak ada lah komen-komen yang cakap tak syok ke, tak best ke, tak ada. Okey, filem ni kebanyakannya bukanlah yang orang cakap filem yang 5-6 tahun ni, tapi kebanyakannya filem-filem ni filem-filem yang banyak tahun dah, 8-7 tahun lepas, iaitu salah satunya The Cat di mana The Cat ni mengisahkan seorang wanita yang memelihara kucing jiran dia yang terbiar.
Jadi selepas dibela kucing putih ni, tiba-tiba ada kehadiran seorang ataupun jelmaan budak, dan selepas daripada itu banyak jugalah kejadian-kejadian seram yang dialami oleh watak utama filem The Cats ni, yang tak salah Syafa diterbitkan pada tahun 2013. Selain daripada itu, Wishing Stairs, iaitu kalau siapa peminat Song Ji-ho yang berlakon ataupun yang tengok Running Man akan kenal lah Ji-ho ni kan. Okey, Ji-ho ni dalam cerita ni yang Syafa baca ni, yang dikatakan mendapat review yang best ni, Wishing Stairs ni, di mana dalam cerita tu Ji-ho memegang watak sebagai seorang budak sekolah, dan filem ni diterbitkan pada tahun 2003. Okey, dia dalam cerita ni Ji-ho pegang watak budak sekolah, yang mana dia dengan rakan dia di dalam filem tersebut akan mewakili Korea dalam pertandingan belot di Rusia. Tetapi di sekolah mereka ini ada satu tempat yang mana dipercayai jika naik ke tangga 29 dan buat hajat, dan jadi Ji-ho ni pergilah naik buat hajat dekat situ untuk menang dalam pertandingan belot tersebut. Hajat dia tercapai, tetapi dia kehilangan rakan dia. Dikatakan ada yang menyatakan rakan dia ni mati, ada juga yang menyatakan rakan dia mengalami kecelakaan yang teruk, dan ada jugalah cerita ataupun beberapa kejadian misteri yang dialami oleh watak utama filem tersebut. Ramai yang cakap berdebar-debar semasa tengah tengok filem tersebut. Dan untuk drama pula ada beberapa drama seram, dan antaranya ialah kalau drama seram Korea ni kebanyakan yang kita tahu komedi seram ringan. Antaranya ialah drama Let's Fight Ghost, di mana dalam cerita ni mengisahkan seorang yang mempunyai kelebihan melihat hantu, dan dia menjadikan menjadikan pengusir hantu sebagai kerjaya dia. Macam orang cakap, dia jadi perawat lah ataupun dukun lah untuk halau hantu. Apa yang saya baca, mereka cakap ada yang sampai kejang perut melihat ataupun gelak ataupun ketawa semasa menonton drama Let's Fight Ghost yang diterbitkan pada tahun 2016. Seperti yang Syafa katakan tadi, Syafa akan kongsikan tentang cerita ataupun drama yang menjadi trending, iaitu drama Hotel di Luna. Okey, cerita Hotel di Luna ni Syafa baru sahaja menonton beberapa bulan yang lepas, dan kisah dia ialah tentang Menwul yang kena sumpahan, jadi dia tersangkut tak boleh nak pergi ke alam baka ataupun alam barzah. Hotel di Luna ni hanya orang yang mempunyai mata batin terbuka je yang boleh nampak, dan roh-roh yang pada hidup dia tak sempat capai apa yang dikehendaki ataupun impiannya, akan pergi ke hotel di Luna ni, buat bayaran, dan impian dia semasa hidup tu akan dilaksanakan. Jadi kalau kita nak tengok cerita Hotel di Luna ni boleh, tetapi jadikan sekadar hiburan lah, janganlah fikir benda tu betul kan. Jadikan sekadar hiburan, dan cerita ni drama Hotel di Luna ni seronok lah, macam gelak-gelak, dan akhirnya berjurai air mata lah kisah dia. Memang cerita di Korea ni, dan antara drama dan juga filem ada juga yang berlatar belakangkan zaman dinasti. Ada juga drama-drama, tapi kalau Syafa nak kongsikan kepada anda, memang banyaklah kisah-kisah seram atau drama-drama seram daripada Korea ni. Saya akan kongsikan kepada anda satu hantu yang dikenali sebagai hantu pencabut nyawa di kalangan masyarakat Korea, yang mana hantu ini dikenali sebagai Jeo Seong. Hantu ini adalah dikatakan dipertanggungjawabkan untuk mengutip roh dari alam dunia ke alam kematian di bawah arahan Maharaja Yomna. Dan kebanyakan tentang Jeo Seong ni diceritakan dalam cerita rakyat Korea, di mana protagonis dapat mengelak nyawa mereka dikutip oleh pencabut nyawa, dan satu saja yang berjaya menyebut ataupun kejayaan mereka iaitu mitos General Siniwi. Okey, General ni dia takut kepada kematian, jadi dia lakukan apa saja untuk mengelak kematian, termasuklah menanam 3 batang pokok oreng dan menindik jarum perak pada dahinya. Namun apa yang dilakukan
itu tidaklah berhasil kerana si Nui ni akhirnya mati. Okey, perihal Jae Seong ni disebut panjang lebar dalam drama Korea Goblin, yang mana watak utama atau watak Goblin ini dilakonkan oleh hero tren tubusan iaitu Gong Yoo. Jadi kalau anda yang pernah tengok cerita Goblin ini, drama Goblin, mesti anda pernah ataupun mesti anda tahu tentang Jae Seong yang Syafa bagi tahu anda ini. Terima kasih kerana mendengarkan episod Seram Santai kali ini. Segala kekurangan itu datang daripada Syafa, dan yang buruk itu datang daripada Syafa, dan yang baik itu datang daripada Allah. Syafa doakan anda sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin, dan anda sentiasa diberi rezeki yang melimpah ruah. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod Seram Santai yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda yang ada Instagram dan juga Facebook, jangan lupa untuk follow dan juga like Seram Santai di Facebook dan juga Instagram.